欢迎大家收看和收听这一期由 Manicos Marketing 为你冠名赞助的疯人馆。这是一档有料、有用、有趣的访谈。你好，我是馆长蓝志峰。这一集非常特别，因为这一集我请到来自一档就是 Pass 的领袖，他是刚刚上任的宣传主任，同时呢，他之前是 Pass 青，就是回教党一党青年团的团长。他的名字呢叫做 Khairil Nizam Khairuddin。OK, selamat datang YB Senator Engineer Khairil Nizam Khairuddin ke program Fong Ren Guan yang sudah bermula pada bulan Oktober 2020. Jadi untuk maklumat YB, wawancara mingguan ini telah melebihi 66 episod dan ini adalah episod ke-67. Dan YB merupakan tetamu ke-6 pemimpin Melayu yang diundang untuk berkongsi pandangan dan juga pendapat selepas saudara Bastian Ong iaitu Exco Pemuda UMNO, saudara Mendiang Syazni, Ketua Pemuda Pakatan Harapan merangkap Ketua Pemuda Amanah, YB Akmal Nasir, Ketua AMK Pusat, YB Adli Zahari, Pengerusi PH Melaka merangkap Pengerusi Amanah Melaka dan YB Datuk Seri Dr. Mujahid. Jadi selamat datang. Nah, kita terus ke soalan pertama. Terima Jadi, kasih. YB baru saja sempurna tugas dan amanah sebagai Ketua Pemuda PAS pada pemilihan parti 2 bulan yang lalu iaitu November 2021 last year. Jadi, apakah pencapaian YB semasa memikul tanggungjawab Ketua Pemuda PAS? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Feng kerana menjemput saya sebagai Ketua Penerangan PAS pada hari ini. Kalau saya menjawab soalan tadi, di antara beberapa perkara yang telah saya lakukan, di antaranya ialah inovasi di dalam pendekatan politik. Sebab saya menjadi Ketua Pemuda di kala berlakunya krisis kepimpinan negara. Waktu itu kita ada kerajaan PH memerintah. Ya. Kemudiannya jatuhnya kerajaan PH digantikan dengan kerajaan PN 1.0 dan kemudiannya jatuh kerajaan PN 1.0 naik pula kerajaan PN 2.0 di bawah tagline Keluarga Malaysia. Jadi inovasi yang kita lakukan ialah kita mengambil suasana itu dan kita leveragekan untuk kebaikan kepada PAS. Di antaranya ialah kita dapat engage dengan pelbagai parti-parti anak muda yang lain. Selain daripada UMNO, kita bersama juga dengan Armada dan kita dapat engage dengan parti gerakan SAPP STAR di Sabah. Kemudiannya kita ada parti MCA, MIC dan saya dijemput dalam pelbagai program-program MCA dan juga MIC yang kali pertama dianjurkan dan itulah kali pertama PAS bersama dengan parti MCA dan juga MIC. Iaitu saya dapat leverage daripada perkara ini, kita dapat berjumpa dengan ramai lagi kawan, parti-parti kawan ini dan kita dapat ceritakan tentang dasar dan pendekatan PAS yang lebih inklusif kepada rakyat. Itu yang pertama. Yang keduanya saya nampak yang lebih yang biasa rakyat tengok adalah dari sudut inovasi sukarelawan kepada rakyat. Ini mana dalam sewaktu saya menjadi Ketua Pemuda, kita berdepan dengan COVID-19 dan waktu itu ada isu besar tentang simpanan bekalan darah negara. Maka saya menggerakkan tim, satu tim Jabatan Amal Malaysia, satu sayap di bawah Pemuda PAS, yang di mana kita melakukan satu program yang besar iaitu Amal Mega Blood Donation. Dan kita telah memecahkan rekod negara dan diberikan pengiktirafan oleh pengarah Pusat Darah Negara kerana kita berjaya mengumpulkan pack darah begitu banyak pada waktu itu seluruh Malaysia. Walaupun dalam keadaan kita duduk dalam PKP. Jadi itu satu kebanggaan kepada PAS khususnya dan menunjukkan kita inklusif. Kita bukan eksklusif. Apa yang kita boleh bantu, kita bantu kepada rakyat walaupun dalam keadaan sukar seperti COVID-19. Dan yang paling juga saya nampak berjaya adalah sudut inovasi pendekatan media. Yang di mana sewaktu saya menjadi Ketua Pemuda PAS, alhamdulillah kita dapat engage dengan media-media, di antaranya Awani, Bernama, Sinar, Malaysian Gazette dan pelbagai lagi akhbar cetak dan juga media elektronik. Zaman saya menjadi Ketua Pemuda, kali pertama kami berjaya masuk RTM TV1 dan kita diberikan ruang untuk kita menceritakan the inclusiveness of PAS, apa yang kita boleh lakukan kepada rakyat. Jadi ini di antara 3 perkara besar yang saya nampak bersifat luaran. Adapun
dari sudut dalaman saya rasa itu ada pada track record kepada ketua pemuda dan juga pemuda-pemuda PAS yang lain. Tadi YB sebut inclusiveness, tapi bagi kebanyakan masyarakat bukan Melayu dan khususnya masyarakat Cina masih melihat PAS sebagai parti yang agak eksklusif dan kadang-kala konservatif. Dan pada masa yang sama di bawah pimpinan tak kira Perikatan Nasional 1.0 ke Perikatan 2.0, kerajaan ini dilihat sebagai kerajaan Melayu Islam, Malay Muslim government. Jadi apakah pandangan YB terhadap statement ini? Adakah statement ini kurang tepat ke, atau statement ini ada bias ataupun masyarakat Cina tak memahami pendirian PAS, tak memahami kerajaan Perikatan Nasional? Baik, kita kena tengok perjalanan politik yang panjang dalam negara ini dan bagaimana PAS berada di dalamnya. Sebab itu pada saya persepsi bangsa lain terhadap PAS adalah satu persepsi yang pada saya perlu kepada penjelasan daripada PAS dan ia perlu ditunjukkan. Dan kita baru sahaja bersama dengan kerajaan pusat. Sebelum ini kami memerintah kerajaan Kelantan lebih daripada 30 tahun. Dan walaupun jumlah penduduk Cina Tionghoa di sana minoriti sedikit dan juga bangsa Siam, tapi perlu diingat kalaulah mereka itu bangsa yang sedikit, golongan yang sedikit, sepatutnya mereka akan lebih tertekan, lebih takut dizalimi. Tetapi kalau tuan pergi ke Kelantan, dan rata rakan-rakan kita di Kelantan, khususnya bangsa Tionghoa, bangsa Siam, semua amat berpuas hati dengan pentadbiran kerajaan PAS di negeri Kelantan. Jadi barangkali kerana jumlahnya sedikit dan berita itu tidak sampai keluar. Satu. Keduanya, kita juga memimpin kerajaan Terengganu sekarang ini di bawah yang amat berhormat Dr. Syamsuri. Yang di mana Datuk Seri Syamsuri ini adalah seorang teknokrat. Menunjukkan yang PAS adalah sebuah parti yang bukan sekadar datangnya ada ilmuwan-ilmuwan Islam, tetapi ada juga golongan teknokrat. Dr. Syamsuri yang amat berhormat Menteri Besar Terengganu adalah pakar dalam bidang aerodynamics ataupun kapal terbang dan sebagainya. Dan ini contoh Menteri Besar yang kita letakkan dan kita posisikan. Barangkali kita boleh tanya bagaimana pula dengan performance menteri-menteri besar negeri lain? Apakah qualificationnya, kualitinya? Dan pada saya ini menunjukkan kita inklusif tetapi memerlukan lebih banyak anjakan maklumat kepada luar. Kemudiannya di Terengganu kita mendapat lebih daripada 1 bilion setiap tahun duit royalty. Tetapi pernah tak kita dengar masalah salah guna kuasa, rasuah daripada duit tersebut? Tidak berlaku. Saya rasa bangsa kita, kawan-kawan kita daripada bangsa Cina yang menolak Barisan Nasional sebelum ini adalah kerana masalah integriti 1MDB. Jadi apa yang PAS buat hakikatnya ialah sedang menceritakan kepada rakyat kita, kawan-kawan daripada bangsa Cina ini, bahawasanya apa yang kamu mahu ada pada PAS. PAS melahirkan pemimpin-pemimpin yang berintegriti, menguruskan negeri dengan baik. Dan terbaru, kita memimpin kerajaan Kedah. Dan bagaimana juga peruntukan diberikan secara adil kepada rakan-rakan yang mengelolakan sekolah jenis kebangsaan, sama ada Tamil ataupun Cina. Jadi walaupun ia dipimpin oleh menteri besarnya PAS, tetapi kita memberikan keadilan kepada semua. Dan boleh kita tengok bagaimana pendekatan yang kita lakukan di Kedah, dan Kedah merupakan negeri yang paling banyak pelaburan masuk daripada dalam dan juga luar negara. Jadi kalau kita mengatakan PAS masih lagi eksklusif, saya rasa ada kawan-kawan kita yang tidak mendapat maklumat tentang apa yang telah dilaksanakan dalam performa PAS yang sedang memimpin negeri. Adapun di peringkat pusat, lihat bagaimana kita duduk di bawah Menteri Kementerian Alam Sekitar, yang di mana isu-isu yang berkaitan dengan alam sekitar ini bukan hanya berkaitan kepada orang Melayu. Orang Cina juga akan terkena kalau ada masalah pollution, for instance. Kan? Jadi tindakan Menteri KASA yang very efektif menyusun gerak kerjanya, dan saya rasa rakyat boleh menilai portfolio selama 100 hari Menteri KASA sebagai satu contoh yang memberikan kebajikan kepada semua, tak kira Cina, India dan bangsa-bangsa lain. Ini menunjukkan bahawasanya kalau PAS diberikan lebih masa, lebih kuasa, kita akan memberikan yang terbaik kepada rakyat dan
rakan-rakan daripada bangsa lain jangan takut. Sebab inilah inclusiveness PAS. Tapi bagi sesetengah pihak dan juga bagi saya secara peribadi, Hmm. saya melihat PAS ini telah agak berbeza kalau berbanding dengan 2015, iaitu semasa pemilihan 2015 ke 16. Masa itu ada puak ulama dan juga puak profesional, iaitu profesional ini di bawah pimpinan Mas Sabu, dan juga sekarang yang mereka tu parti sepihan iaitu Amanah, dan juga kumpulan geng ulama, geng ustaz. Jadi adakah peristiwa ini ataupun keadaan ini masih berlaku di mana PAS masih ada kumpulan ustaz, kumpulan profesional seperti yang disebutkan oleh YB bahawa Terengganu dipimpin oleh Datuk Seri Samsuri, di mana beliau adalah teknokrat, adalah ahli akademik, dan bagi Menteri Besar di Kelantan, Yang Amat Berhormat Ahmad Yaakob merupakan ustaz, dan juga bagi Menteri Besar Kedah, Yang Amat Berhormat Sanusi, uh, saya kurang pasti bagaimana dengan situasi dalam PAS. Masihkah PAS dipimpini oleh ulama ataupun ada combination of ulama dan juga profesional? Jawapan yang mudah. Saya adalah ketua penerangan PAS. Dan ketua penerangan PAS adalah salah satu daripada senior position in PAS. And yet I'm a professional. Engineer. Engineer and technologist. Jadi sebab IR and also TS. Jadi saya rasa perception ataupun doktrinasi yang mengatakan PAS ini satu parti yang very eksklusif, dilihat hanya kepada, dikatakan PAS ini dipimpin oleh golongan yang konservatif. Saya rasa itu adalah persepsi yang lama. Sebab persepsi baru sekarang ini dilihat daripada apa yang saya cakap tadi, ialah berkenaan dengan Menteri Besar pun dah nampak dah. Seorang Menteri Besar, seorang ilmuwan agama, Menteri Besar Kelantan, seorang saintis daripada Terengganu, dan seorang aktivis. Dia dulu bersama dengan CAP Pulau Pinang, Yang Amat Berhormat Sanusi. Jadi it's a combination di antara ilmuwan agama yang kita namakan sebagai ulama, kemudian profesional and also aktivis. So apa yang berlaku pada pasca 2015, saya rasa apa yang berlaku telah berlaku dan mereka telah pun mencari jalannya. Mereka telah memilih jalan untuk keluar dan membuat satu parti baru. Kita hormati pendirian mereka. Dan kita yang berada di dalam parti sekarang, kita membina kembali parti. Dan parti itu tidak lagi ada segmentise. Ya? Kita ambil contoh, presidennya adalah Datuk Seri Tan Sri Datuk Seri Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang. Okey. Timbalannya adalah Datuk Tuan Ibrahim Tuan adalah seorang ulama. Kemudian naib presiden, kita ada 3 naib presiden. 2 daripada ulama, 1 daripadanya adalah profesional. Kemudian yang di bawah, termasuklah di dewan-dewan, untuk pengetahuan semua, banyak profesional dan juga aktivis di dalam komposisi kepimpinan PAS. Jadi mengatakan PAS itu masih lagi dipandu semata-mata oleh golongan satu golongan saja tidak tepat. Cuma bezanya PAS ini dia ada central committee dan dia ada the highest body. Dan highest body ini iaitu dinamakan sebagai Majlis Syura Ulama, adalah sebuah badan yang menjaga PAS dari sudut dasar. Dari sudut pendekatan, tactical move dan sebagainya, itu duduk di bawah central committee seperti yang saya cakap tadi, as a combination of ulama, professional and also aktivis. Jadi itulah yang berlaku dalam PAS sekarang. Dan oleh kerana itulah saya ceritakan dalam soalan saya tadi berkenaan dengan best practices yang PAS telah tunjukkan sewaktu memegang portfolio, sama ada di Kelantan, Terengganu, Kedah dan juga kementerian-kementerian yang kita ada. Kalaulah kita ni ultra Melayu semata-mata ataupun kita very eksklusif, saya rasa akan berlakulah penyalahgunaan kuasa, hanya diberikan kepada satu pihak saja. Sedangkan kementerian yang kita pegang, contohnya Kementerian KETSA, tenaga hutan dan sebagainya, semua ini adalah sumber ini adalah dinikmati oleh rakyat Malaysia dan dia diberikan secara adil. Contohnya apabila kita memberikan beberapa pelepasan dari sudut tarif elektrik sewaktu PKP hari itu, kan, itu semua diberikan kepada rakyat. Jadi ini adalah cabaran kepada PAS sebab persepsi itu masih lagi dilihat. Gelombang 2015 itu masih lagi dilihat tidak mengubah PAS, sedangkan sebenarnya PAS telah pun berubah
dan telah dibuktikan dengan performance kami sewaktu memimpin kerajaan-kerajaan negeri dan juga kerajaan pusat. Jadi PAS pernah ada dua slogan. Yang pertama adalah PAS for all, PAS untuk semua, dan yang kedua demi Islam. Jadi nampaknya ia seolah-olah dilihat bertentangan antara satu sama lain. Jadi bolehkah YB berkongsi idea dan prinsip politik PAS yang sebenar yang buat masa kini? Dia sebenarnya ia adalah sama, ya. Sebab apabila kita kata demi Islam dan PAS untuk semua, PAS berpegang kepada satu radar. Saya rasa bangsa lain, contohnya kaum Tionghoa, dia pun ada radar dia dengan agama Buddha dia. Kawan kita daripada India pun dia ada agamanya. Jadi kita menghormati agama masing-masing. Itu termasuk dalam perkara 3 dalam Perlembagaan Persekutuan, 3-1. Islam sebagai agama persekutuan dan tidak menghalang ritual kepada agama-agama lain. PAS dasarnya itu. Maknanya kita mengambil pendekatan Islam itu adalah radar kami. Dan pada kami Islam itu adalah satu perkara yang rahmat kepada seluruh alam ataupun memberikan keadilan kepada semua. Jadi saya tidak perlu ulang jawapan-jawapan saya sebelum ini yang saya mengatakan walaupun kami memimpin secara majoriti di Kelantan, Chinese community terlampau sikit, tetapi mereka tidak dizalimi walaupun mereka sedikit. Begitu juga keadaan Chinese community di dalam negara ini. Paling tinggi pun akan go sampai 30%, ya. Kita ataupun 25%. Maknanya Melayu masih lagi menjadi majoriti. Tetapi apakah hanya dengan kita meletakkan Islam sebagai slogan, maka kita terpengaruh dengan budaya Islamofobia yang berada di negara barat? Ini masalah rakyat kita. Sebab sedangkan Islam itulah, kerana dengan Islam itulah kita mendapat kemerdekaan. Perjuangan yang bersifat kemerdekaan itu, kalau dilihat, kalau betul kita mendapat kemerdekaan hanya kerana nasionalisme, kenapa Islam diletakkan sebagai agama persekutuan pada perkara 3-1? Kenapa tak diletakkan, tak ada perkataan itu? Menunjukkan Islam pada waktu itu telah memberikan keadilan. Apa yang berlaku pada 13 Mei 1969? Kawan-kawan Chinese kita yang berada di Kelantan, Terengganu tidak pun berlaku apa-apa. Sedangkan itu adalah negeri yang majoritinya orang Islam dan mempunyai pegangan Islam yang kuat. Saya nak beritahu, tidak salah untuk berpegang kuat pada agama. Kalau kita tengok keadaan sekarang dengan anak sembelih ibu letak kepala di dalam kotak, saya nak tanya Feng, apa solution kita? What is our solution actually? Kan? Dengan contohnya baru-baru ni kes rompak duit masjid, kan? Untuk beli dadah. Ya, mungkin ada tindakan yang melampau kepada imam tersebut, tetapi kalau Feng berada di tempat sama, marah tak? Pada saya, ini menunjukkan bahawasanya Islam itu telah pun memberikan satu petunjuk yang jelas bahawasanya kalau kita berpegang kepada Islam, kita tidak akan menzalimi orang lain. Sebab itu bila kata demi Islam and PAS for all, bila PAS pegang Islam, maka Islam itu untuk semua. Islam untuk semua bukan kami paksa beragama Islam. Sebab dalam Islam, dia beritahu tidak ada paksaan dalam beragama. La ikraha fiddin. Maknanya kalau you Buddha, saya Islam, saya tak boleh paksa you masuk Islam. Tapi apa yang kami boleh beritahu ialah Islam mengajar tak boleh ambil rasuah. Islam ajar jangan ambil duit rakyat. Islam ajar jangan bagi zalim, khususnya kepada orang bukan Islam. Jadi kalau itu tagline yang kami pegang, tidak ada kesusahan kepada rakyat. Ya, saya setuju bahawa Islam adalah agama yang indah. Tapi dalam praktisnya, dalam masyarakat bukan Islam, sering melihat beberapa pemimpin PAS mengeluarkan statement ataupun kenyataan yang nampak tidak begitu sensitif terhadap masyarakat majmuk. Dan saya kurang pasti bagaimana reaksi pimpinan PAS terhadap, walaupun segelintir pemimpin ini tidak mewakili keseluruhan PAS, tapi memang ada kenyataan yang kadang-kala menyinggung perasaan non-Muslim. Jadi bagaimana PAS melihat
keadaan ini. Dan walaupun PAS merupakan parti bertunjangkan Islam dan Melayu, perjuangan PAS kurang dapat sambutan masyarakat bukan Islam dan bukan Melayu. Adakah statement ini tepat? Ya, dia dalam setandan pisang kan, Ah, ada juga buah yang tidak molek, tidak cantik. ah, Tapi takkan dah kerana sebiji buah tu kita nak buang semua setandan pisang itu. ya betul. Kita akan ambil buah yang baik, Hmm, dan buah tidak baik itu pun hmm, kita tak buang, kita boleh bagi binatang lain hmm, makan, hmm, ataupun kita boleh buat cucur dan hmm, sebagainya. Poin saya ialah dalam kita berpolitik ini mesti ada satu dua pemimpin kita yang hmm, bercakap bukan pada laras bahasanya. hmm, Contohnya kalau macam ini sesuai kepada keadaan di Kelantan. hmm, Tetapi apabila dicakap di Kelantan, orang Johor dengar dia tidak sama hmm, dari sudut laras bahasanya. Sebab demografi politiknya berbeza. Okey, di Kelantan Melayu 90%, hmm, 95%, di Johor, di Selangor Melayu mungkin 50%, hmm, jumlah masyarakat banyak lebih besar. Jadi mungkin pendekatan itu tidak sama ataupun laras bahasa tidak sama. Jadi ini adalah satu lessons learned. hmm, Maknanya kalau kita sebagai pemimpin politik, kalau kita tak buat hmm, silap ataupun tidak pernah buat silap, kita bukan pemimpin politik. hmm, Pemimpin politik ni biasanya kadang-kadang kita ada learn from hmm, experience. Jadi pada kami belajar daripada masa ke semasa. Maknanya kalau kita tengok ada statement kita yang hurting hmm, the Chinese community ataupun Indian hmm, community, so kita akan lesson learn, kita akan hmm, belajar. Sebab itu, for your information, setiap tahun kami buat dialog dengan hmm, NGO bukan Islam hmm, every year. Dan every year juga kami dapat satu recommendation, satu suggestions, hmm, kritikan. Tapi yang paling kami dengar ialah walaupun kami dikritik, hmm, diberikan cadangan dan sebagainya, every year mereka mengatakan PAS makin pandai mengurus rakan-rakan bukan Melayu. hmm, Jadi we are learning. That's why saya datang hari ni pun saya learning. I'm in a learning stage. Kita hmm. tengok macam mana apa yang ada pada masyarakat mungkin India, China dan sebagainya. Dan di dalam PAS kita ada Dewan Himpunan Pendukung PAS. Ya, Yang di ini mana pengusinya senator juga. yes, Senator Bala, dan di dalam juga ada rakan-rakan daripada bangsa Tionghoa, dan kita juga rakan-rakan daripada Iban dan sebagainya. So we are learning, and we are a fast learner. Itu definitely. Sebab itu saya nampak setakat ini dalam perkembangan yang terbaru tidak banyak sangat kenyataan-kenyataan yang barangkali memberikan rasa kepada kawan-kawan Hmm, kita yang bukan Melayu. Hatta for your information, hmm, kami pun dijemput untuk sambutan Chinese New Year oleh hmm, parti-parti politik yang bukan Melayu daripada bangsa Tionghoa. hmm, Kita dah dapat jemputan daripada gerakan, hmm. kita dah dapat jemputan daripada MCA. Kita tak dapat daripada DAP je lagi. Jadi saya rasa akan ada kesilapan yang kita buat, tapi we learn from mistakes. Itu human kan? Bagaimana PAS melihat dan menilai agenda reform seperti demokrasi, hak asasi manusia, ketelusan dan hak wanita dan the Sustainable Development Goals SDG, ESG dan lain-lain, sebab nampaknya PAS masih bertunjangkan Islam dan Melayu dan sekarang lebih kadang-kala lebih nasionalis. Jadi bagaimana PAS melihat agenda-agenda reformasi ini, sebab agenda reformasi ini melangkau warna kulit, agama dan juga sebarang batasan. Um, Boleh Feng tengok dalam Hansard Parlimen, saya berucap bercerita tentang pendemokrasian dan juga tentang penambahbaikan kuasa parlimen. Bila kita memperkasa kuasa parlimen, itu untuk rakyat. Dia bukan orang Islam sahaja, dia orang bukan Islam pun sama. So PAS bersama di dalam program-program pendemokrasian ataupun mengkuasakan rakyat. Begitu juga bila kita bercerita tentang hak wanita. Saya rasa PAS yang paling menjaga hak wanita. Sebab kami melihat wanita ini sebagai orang yang paling istimewa, orang yang amat dihormati. Itu dalam Islam. Dalam Islam memang ajar wanita ini adalah sumber inspirasi dan wajib dihormati. Jadi adalah satu perkara yang tidak betul mengatakan yang kita tidak bersama-sama memperjuangkan wanita dan juga berada di tempatnya. Begitu juga dengan contoh, kita ambil lebih teknikal kan, SDG dan sebagainya. Menteri kita, Menteri di KASA, telah pun membawa satu vision yang besar, iaitu kita akan jadi a nation with
carbon free pada 2050, kan? Hmm. Itu satu mission yang amat besar. Sehingga kan daripada situlah, daripada perkara itulah, Datuk Seri Ismail Sabri memberitahu untuk achieve ke arah 2050 yang kita di bawah inisiatif KASA ini, untuk kita bebas daripada karbon ini, kita memberikan bebas cukai kepada kenderaan-kenderaan yang hybrid dan juga kenderaan elektrik. Saya sendiri bercakap tentang electric cars di dalam parlimen. Saya sendiri cuba cerita tentang perlunya mengurangkan penggunaan arang batu dan digantikan dengan tenaga hidrogen untuk memastikan sumber tenaga yang dijana untuk elektrik adalah sumber tenaga yang bersih, yang bebas daripada pencemaran. Ini teknikal. So, point saya ialah, either you are talking about memperkasa institusi parlimen, which PAS bersama dengan PAC. Kita ada Yang Berhormat Ustaz Ahmad Fadli Syari, Ketua Pemuda PAS, juga berada salah seorang daripada PAC members in parliament. Saya juga bercakap tentang pemerkasaan parlimen di dalam parlimen. Talking about memperkasakan wanita, name it, memang PAS berada di tempat yang sama. Memang kita memperkasakan wanita. Cuma apakah definisinya? Apakah dengan cara kita tidak menjaga maruah wanita, itu menunjukkan wanita itu bebas? Contohnya gitu. Kita ada anak. You nak anak you ada security. Anak you dipandang tinggi oleh orang. Tak nak anak you dimainkan oleh orang. Main dan dijaga, itulah maksud maruah. PAS menjaga maruah wanita. Jadi kalau kita kata tentang memperkasakan wanita, PAS berada di tempatnya. Dan yang saya katakan yang terakhir tentang teknologi, tentang SDG, tentang perkara-perkara yang melibatkan persekitaran, environment. PAS berada di tempatnya untuk kita memperjuangkan perkara yang sama. Jadi saya sekali lagi ulang, PAS mengambil Islam sebagai radar. Sebab Islam ini, for your information, pernah administrate 1000 tahun dunia ini, dan 3/4 dunia diperintah oleh Islam. Diberikan keadilan kepada orang yang berada di bawahnya. Jadi di zaman kegelapan Eropah, PAS, Islam bangun. Jadi tak salah kami mengambil Islam sebagai radar. Cuma persepsi demi persepsi negatif yang dibawa oleh mereka-mereka yang tidak bertanggungjawab, yang mengatakan bila kita berpegang kepada Islam, kita akan menzalimi ataupun tidak memberikan keadilan kepada bangsa lain, which it is a totally wrong punya argument. Tadi kami pernah sebut sedikit tentang amanah. Jadi apakah kelebihan PAS berbanding dengan amanah? Di mana bagi masyarakat bukan Melayu, kami melihat amanah akan ada rakan kongsi seperti PKR dan juga DAP. Jadi bagaimana pula dengan PAS? PAS rakan kongsi ataupun comrade PAS adalah bersatu? Ataupun gerakan ataupun parti mana? Ya, saya Feng, biasanya saya tidak suka bercakap tentang parti lain. Nanti offended kan. Tapi begini, amanah dengan cara dia, PAS dengan cara kami. Kalau kita nak compare tentang inclusiveness PAS, saya rasa PAS juga bersama dengan rakan-rakan daripada MCA, rakan-rakan daripada MIC, ya. Sebab kita ada link between Perikatan Nasional dan also Barisan Nasional. Sebab dengan adanya PN and BN bersama-sama, so kita dapat kerajaan sekarang. Okay? So kita ada MCA, kita ada MIC, kita ada di HPP internally, dan Dewan Himpunan Pendukung PAS. And then kita ada gerakan. And also we have friends from Sabah. We have SAPP NSA. And we also have friends di Sarawak. Sebab dengan adanya rakan-rakan daripada GPS Sarawak, maka terwujudlah kerajaan PN 1.0. Jadi kalau nak kata inklusif, saya rasa alhamdulillah sekarang ini PAS lebih inklusif, dan kita ada banyak kawan bukan sekadar di Semenanjung dan bukan sekadar parti Cina, parti India. Kita ada juga rakan-rakan daripada Sabah dan juga Sarawak. Jadi pada awal bulan September tahun lepas, mengikut Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri yang menjaga agama Islam,
dan juga pemimpin daripada PAS mengatakan bahawa kerajaan akan memperkenalkan 11 rang undang-undang syariah baru yang akan digubal, dan ketika ini termasuk Akta Kawalan dan Sekatan Pengembangan Agama Bukan Islam, dan statement ini mencetus huru-hara di kalangan masyarakat bukan Melayu. Jadi sebagai ketua penerangan yang baru, adakah YB menerima feedback daripada masyarakat bukan Melayu, khususnya uh, Malaysian Consultative Council of Buddhism, Christianity, Hinduism, Sikhism dan juga Taoism. Jadi apakah feedback daripada masyarakat Melayu, masyarakat bukan Melayu yang sampai kepada YB? Bila kami dapat feedback daripada mereka dan kami jelaskan, rupanya ada sedikit miscommunication ataupun misperception, yang di mana sebenarnya apa yang dikatakan oleh Timbalan Menteri di Jabatan Menteri Agama di Jabatan Perdana Menteri itu adalah berkait dengan perlembagaan. Saya rasa rakan-rakan kita daripada bangsa lain boleh tengok dalam perkara 3/1, sebab di situ ada penjelasan tentang apakah hak Islam sebagai agama persekutuan, apakah hak agama-agama lain, termasuklah tentang penyebaran agama. Semuanya termaktub di dalam perlembagaan. Sebab itu, Feng, kalau you dengar my statement di mana-mana, saya seringkali bercerita, kita tidak akan menjadi parti yang ekstrim. Walaupun kita berpegang pada Islam, kita tak akan jadi parti yang ekstrim sekiranya kita bergerak selari dengan kerangka perlembagaan. Jadi jangan takut. Itu adalah misconception ataupun misperception kepada apa yang dinyatakan oleh Menteri Agama tersebut. Jadi bila kita explain to our friend from society yang daripada agama lain, mereka menerimanya. Sebab kita bercakap pada kerangka perlembagaan. You can always refer back to perlembagaan yang mengatakan ini hak sebagai orang Islam, sebagai agama Islam, dan ini hak agama-agama lain. Itu semua jelas dalam perlembagaan. Jadi kenapa kita nak bertindak beyond perlembagaan? Jadi kenapa isu misunderstood ini sering berlaku? Adakah cara penyampaian mesej ini tidak tepat ke atau kurang tepat, ataupun mereka ada bias, ada persepsi yang negatif terhadap PAS, ataupun apa sebenarnya, apakah isu sebenarnya yang berlaku? Ya, kita duduk dalam dunia politik, dalam keadaan kerajaan yang tidak stabil. Politik ini kalau kita ambil semata-mata menjadi political animal, kalau Feng tengok dalam sosial politik, dia ada clause, ada statement ataupun ada perkataan yang panggil political animal, yang mengambil pendekatan Machiavelli. Apa sahaja yang boleh dijadikan bahan, dia akan gunakan untuk dia buat misunderstanding kepada setiap statement yang kita buat. Sedangkan menteri kita bercakap pada kerangka perlembagaan. Macam juga saya pernah buat satu kenyataan, saya kata kawan-kawan kita daripada bangsa Tionghoa ke bangsa lain, mana-mana mereka yang mendapat, walaupun mereka ini mendapat kerakyatan secara jusoli, kan? Jusoli ni cerita besar ni, 500,000 dapat kerakyatan. Ramai pemimpin Melayu pada waktu itu tidak bersetuju. Tapi pada saya buat kenyataan, mana-mana mereka walaupun mendapat kerakyatan melalui jusoli, apabila berlakunya kemerdekaan, mereka tetap dikira sebagai rakyat Malaysia. Mereka adalah bangsa Malaysia. Mereka bukan lagi bangsa pendatang. When I said that statement, orang Cina setuju, suka. Orang India rasa, open question, bagus. Tapi orang Melayu pula akan mengatakan saya ini telah semakin tidak Melayu. Tapi kalau orang yang very genuine dalam politics, yang memahami yang kita hidup dalam masyarakat majmuk, akan mengatakan statement saya itu betul. Tapi orang yang mencari salah saya, orang yang akan kaitkan PAS sebagai parti resis, dia akan mengatakan PAS semakin hilang Melayunya, semakin hilang nasionalisnya, seperti yang you kata tadi. Sedangkan apa yang saya cakap adalah benda yang bersifat sejarah. Jadi sebab itu saya nampak problem pada kami ialah penetrasi ucapan kami kepada kawan-kawan kita yang bukan Melayu. Banyak kawan-kawan kita yang bukan Melayu hanya mendapat maklumat yang salah tentang kami. Sedangkan statement saya itu saya buat di open di Universiti Malaya. Bila alumni Universiti Malaya buat satu program dan saya nyatakan secara terbuka. Itu satu statement yang berani sebenarnya. Dan sepatutnya ia diberikan galakan dan sokongan oleh rakan-rakan yang bukan Melayu. Tetapi
Saya rasa Feng pun tidak mendengar statement tersebut. Sorry, That's why. tak perasan. Tak pernah. Itu masalahnya. Itu masalahnya apabila kami waktu itu ketua pemuda berani menyatakan tentang hak orang bukan Islam, tentang perkara 11, perkara 12 yang you tengok, kebebasan beragama dan juga kebebasan tentang berpendidikan. Semua ada dalam poket kami. Tapi apabila kami menyatakan perkara-perkara ini, ia tidak sampai kepada Sebab kawan-kawan. pemimpin Melayu biasanya sebut perkara 135. Ya saja. Dia tidak melihat kepada perkara 11 dan juga perkara 12 yang kawan-kawan kita daripada bangsa Tionghoa khususnya amat menitik beratkan tentang pendidikan, kebebasan berpendidikan. Jadi itu yang saya rasa, sebab itu saya datang di sini, saya harapkan ia dapat membuka satu ruang baru kepada kawan-kawan kita yang bukan Melayu ini. Saya sudi dijemput dalam barangkali soalan ataupun forum dengan kawan-kawan saya yang bukan Melayu ini, sebab saya tidak takut. Saya sekarang ini bekerja di syarikat international company, oil and gas. So di sana saya ada anak buah saya, my colleagues, anak buah saya ada yang Chinese, ada yang Indians. Jadi saya bekerja dengan mereka daripada dulu sampai sekarang. Dan latar belakang saya bersekolah di sekolah St. Michael di Ipoh, kan. Kalau orang kata dulu, orang kata sekolah Mubalik, Mubalik Kristian kan, St. Michael Institution. Saya punya sekolah tadika di Guru Nanak, Mubalik School also. Jadi latar belakang itu menjadikan saya berkawan rapat dengan kawan-kawan Cina, India. Dan saya belajar tentang sejarah. Jadi saya tidak pernah lari dengan ketuanan Melayu, tetapi saya juga tidak menafikan kawan-kawan kita yang bukan Melayu ada hak di dalam negara ini. Tetapi hak mereka semuanya secured di dalam perlembagaan. Tapi kadang-kala dalam setengah masa isu kaum dan isu agama sering dijadikan polemik. Tapi isu ni panjang lebar lah. Okey, kita balik pada satu lagi isu yang concerning the non-Malay and especially the Chinese community adalah IUU 355. Dan IUU 355 ini telah dijadikan polemik berbagai pihak dan menimbulkan keresahan masyarakat bukan Islam. Kerana ini mungkin membuka peluang dan terjadinya satu negara satu sistem di mana sistem syariah dan sistem konvensional nampaknya tidak dapat duduk di bawah satu bumbung dan sistem syariah akan melebihi sistem konvensional. Jadi dan apabila perkara ataupun senario ini berlaku dan ini akan berjangka dengan perlembagaan. Saya tak nampak begitu, Fan. Dia macam ni. Apa yang kita buat melalui 355 adalah pindaan yang dibuat secara berperlembagaan. Dibuat secara berperlembagaan. Dia bukannya kita buat ikut pintu belakang. Jadi mengatakan it is not constitutional adalah benda yang salah. Itu the first thing lah. Ia bersifat perlembagaan. Keduanya, 355 ni adalah untuk memperkasakan mahkamah syariah. Untuk memperkasakan hukuman di mahkamah syariah. Untuk menakutkan orang supaya jangan buat jahat. Kalau you tak buat jahat, kenapa you nak takut? Dan 355 adalah untuk orang Islam. Kenapa orang Cina takut? Ataupun ada di kalangan orang bangsa lain ini yang mereka buka kelab malam, yang mereka buka kelab pelacuran dan pelanggannya adalah orang Melayu. Kami buat 355 untuk menjaga orang Islam. Kenapa orang lain takut? Kalau dia buat pelacuran, salah dari sudut Islam. Dia minum arak, salah dari sudut Islam. Bila salah dari sudut Islam, bukankah hak orang Islam untuk menghukum orang Islam? Jadi 355 ini didoktrinkan itu adalah hudud. Tak betul. Ini adalah perlembagaan. Jadi pada saya, kita duduk dalam satu masyarakat yang sebegini. Kalau kita masih lagi bermain dengan persepsi, kita tidak akan menjadi negara maju. Mana-mana negara maju adalah negara yang di mana rakyatnya berpendidikan. Rakyatnya akan menolak ahli-ahli politik yang membawa budaya perkauman. Ya, betul. Ini negara maju. Negara maju ialah negara yang mereka berjuang pada kerangka perlembagaan. 355 adalah mengikut perlembagaan. Mereka yang hentam 355 inilah mereka yang tidak memahami perlembagaan.
orang ini yang perlu kita didik, ajar supaya mereka memahami perlembagaan. Macam saya kata tadi, saya berani mengeluarkan kenyataan tentang anda bukan lagi pendatang, kaum yang bukan Melayu. Walaupun anda mendapat kerakyatan secara jurusoli. Saya berani menyatakan demikian. Sebab apa? Sebab saya memahami perlembagaan. Dan juga saya memahami 355 adalah part yang kita buat secara berperlembagaan. So what's wrong with that? Tapi sebelum ini gerakan membawa isu ni ke mahkamah. Jadi bagaimana PAS melihat ada setengah pihak mencabar pihak PAS membawa isu ni di parlimen dan ada pihak pula yang membawa isu ni ke mahkamah. Jadi bagaimana, can you help us understand what is going on? It's a rule of law. Maknanya dalam negara demokrasi sebegini, kita ada hak masing-masing. So kalau you tak puas hati, you bawa kepada mahkamah, be it. Sebab kita ada prinsip keluhuran perlembagaan dan kedaulatan undang-undang. Dia berjalan secara selari. Itu rukun negara. Okay? Yang dibina after kita menghadapi 1969. Betul. Kan? Jadi kalau kita memahami rukun negara, siapa pun nak bawa ke ke mahkamah contohnya, silakan. Pada saya, it's a free country. Bawa. Biar dia didebatekan di mahkamah. Dan siapa yang benar akan prevail. Jadi pada saya tindakan apa saja asalkan di dalam kerangka undang-undang dan kerangka perlembagaan, saya tak kisah. Sebab itu adalah hak kita sebagai rakyat Malaysia. Jadi cuma cabaran kepada kami adalah untuk memberikan maklumat kepada kawan-kawan yang lain bahawasanya perkara ini totally adalah untuk menjaga orang Islam supaya tidak melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh agama Islam. Sebab bagi setengah pihak mereka bimbang bahawa perlumbaan Islam ini akan lebih lebih mendalam, di mana sekarang situasi politik tidak stabil, di mana UMNO PAS bersatu berlumba-lumba untuk mendapat sokongan masyarakat Melayu dan mereka akan menggunakan isu agama dan juga isu kaum untuk sokongan daripada masyarakat Melayu, dan dalam proses ini perlumbaan untuk menjadi lebih Melayu, lebih Islam ini menjadi kekhawatiran pihak kami. Saya menjiwai kekhawatiran tersebut sebab saya tahu, macam saya kata awal tadi, anda adalah golongan minoriti. Mesti awak takut sebab majoritinya Melayu. Tapi please bear with us. Macam saya kata tadi, kita telah membuktikan di Kelantan, walaupun you a small minority, tapi tak ada pun kezaliman yang diberikan. Begitu juga di Kedah, tidak pun berlaku kezaliman. Begitu juga di Terengganu. Jadi pada saya, bila berlakunya perlumbaan untuk mendapatkan sokongan orang Melayu khususnya, orang Melayu tidak akan tahu siapa yang betul-betul berjuang secara adil ataupun mereka yang ingin mengambil kesempatan. Jadi pada saya, PAS sebagai ketua penerangan PAS, saya tetap mengatakan yang kita akan berjuang dengan menggunakan radar Islam, dan dengan radar Islam ini kita tidak akan menzalimi kawan-kawan bukan Islam. Dan ini janji kami, dan janji ini memang dilaksanakan, telah pun dilaksanakan. Tak percaya? Boleh cari apa maklumat, di mana-mana maklumat tentang kezaliman kerajaan yang kami ada sekarang, yang kami zalim kepada kawan-kawan Cina, kawan-kawan India dan sebagainya. Kalau ada, sila nyatakan dan kami akan menambah baik. Tapi setakat ini tidak ada. Cuma masalahnya, success story itu tidak sampai kepada kawan-kawan Chinese kita di Hulu Kelang, di Kuala Lumpur, di Selangor, di Johor, di kawasan selatan. Ia hanya berlingkar pada kawasan timur ataupun utara sekarang ini di kawasan melebel saja. Ya, melebel saja. Jadi ini tugas saya sebagai ketua penerangan. Sebab itu saya katakan, sewaktu saya sebagai ketua pemuda, saya berani menyatakan statement-statement sebegitu. Dan saya tidak akan takut juga menyatakan perkara yang sama sebagai ketua penerangan. Jadi, apakah hubungan antara ketiga-tiga parti politik Melayu, UMNO, PAS dan Bersatu pada tahap ini? Adakah kawan atau lawan? Sebab nampaknya UMNO tidak begitu gembira dengan PAS bersama Bersatu di bawah payung Perikatan Nasional, dan mereka minta PAS balik ke pangkuan Muafakat Nasional. Jadi, apakah pilihan PAS
PN, Bersatu, Muafakat, UMNO atau kedua-duanya? Baik, sebelum saya nak sampai ke konklusi itu, pertama sekali kerajaan sekarang masih lagi intact. Sebab apa? Sebab PAS duduk di dalam kerajaan tersebut. Kalau PAS memilih untuk bersama dengan PN semata-mata, iaitu dengan Bersatu semata-mata, maka mungkin kami akan keluar seperti yang dibuat oleh 15 ahli parlimen UMNO yang menjatuhkan kerajaan. Tapi kenapa kami tidak keluar? Sebab apa? Sebab kami memahami keadaan sekarang adalah keadaan memerlukan kepada kestabilan politik. Sebab kita sedang berhadapan dengan wabak-wabak baru. Kita sedang dalam proses rejuvenate our economy. Jadi ia memerlukan kepada kestabilan politik. Sebab dengan adanya kestabilan politik, maka pelabur akan lebih confidence untuk datang melabur di dalam negara ini. Dan kita boleh lagi membuka lebih banyak sektor-sektor ekonomi apabila setiap SOP yang kita sarankan kepada rakyat diikuti. Jadi sebab itu kerajaan PN masih lagi intact. Satu. Dan formula ini sekiranya dapat dikembangkan lagi, iaitu kita dapat menggabungkan parti UMNO, parti PAS dan juga parti Bersatu di bawah satu bumbung. Dan jangan lupa UMNO bersama dengan Barisan Nasional. Di dalam Barisan Nasional kita ada MCA dengan MIC dan PBRS. 3 parti yang bukan Bumiputera. Di dalam Perikatan Nasional kami ada Gerakan, kami ada SAPP, kami ada STAR. Jadi apa yang perlu ditakuti? Apakah PH yang boleh membawa keadilan kepada rakyat? Apa yang berlaku pada 22 bulan yang lepas? Jadi kalau nak katakan penggabungan PAS, UMNO dan Bersatu ini merupakan satu mimpi ngeri kepada kawan-kawan bukan Melayu, itu adalah satu persepsi yang silap. Sebab sebelum ini Kerajaan Barisan Nasional memimpin dekat 60 tahun. Di dalamnya ada juga MCA dan juga MIC. Majoritinya adalah Melayu. Kenapa tidak mengatakan waktu itu kerajaan rasis, kerajaan Melayu? Sedangkan itu yang berlaku selama 60 tahun. Apa yang PN ada sekarang ialah bukannya sekadar menyatukan parti Melayu, tetapi juga kita ada parti-parti bukan Melayu dan bukan Bumiputera yang menerima penyatuan ketiga-tiga parti ini. Saya nampak, Feng, ini adalah ketakutan PH. Kalau berlaku 3 penjuru, kemungkinan untuk PH menang tinggi ataupun ada kemungkinan untuk mereka menang. Walaupun kita tengok baru-baru ni di Melaka, kita tengok sokongan kepada PH menjunam jatuh teruk. Tapi kita tidak boleh berasa mudah untuk mengambil risiko sedemikian. Pada saya, 3 penjuru bukan formula yang terbaik. Terbaiknya ialah untuk UMNO, Bersatu dan PAS, kita duduk semeja. UMNO bersama dengan Barisan Nasional, PAS dan Bersatu bersama dengan Perikatan Nasional, dan kami bersama dengan GPS daripada Sarawak dan GRS sekarang ini di Sabah. 4 komponen ini, GRS, GPS, PN, BN, kita bersatu. Actually kita membawa satu parti yang bersifat masyarakat majmuk. Tapi malangnya malangnya UMNO masih ingin jadi taikor. Dia masih nak jadi parti yang dominan, walaupun pada pandangan saya zaman dominan itu sudah lepas 2018 mungkin sudah masuk sejarah, tapi nampaknya hakikatnya UMNO masih ingin jadi taikor. Jadi inilah membawa satu senario bahawa PAS ditekan oleh UMNO dan PAS mempunyai satu keadaan yang agak rumit juga love between two, Bersatu dan juga UMNO. Jadi adakah PAS berasa serba salah ke, ataupun PAS berasa inilah saya kena seimbang, have to find a balance between UMNO and also Bersatu. So apakah pandangan YB? Feng, soalan itu telah dijawab oleh Feng sendiri. We need to find a balance between UMNO dan juga Bersatu. Sebab UMNO ada kekuatan dia, Bersatu ada kekuatan dia, PAS ada kekuatan dia. Dan UMNO, macam saya kata tadi, bersama dengan Barisan Nasional, kami bersama dengan PN, dan kita ada friends from GRS and also GPS. Saya punya pendapat ialah pilihan raya lambat lagi. Paling lambat pun tahun depan, which is taklah panjang, taklah lambat, tapi mungkin Johor dulu lepas tu GE15. mungkin. Jadi maknanya kita masih lagi ada masa. We can sit together, kita boleh engage dan kita boleh set a new rule,
apa yang boleh memudahkan Bersatu, yang boleh memudahkan UMNO, yang boleh memudahkan PAS. Sebab kami juga mewakili rakan-rakan daripada macam saya kata tadi, BN, also PN, and also JRS and GPS. So, saya nampak ada positif sebab kalau saya rasa semua pun nampak di dalam UMNO dia ada kluster-kluster tertentu. Ya, betul. Jadi saya tidak mahu masuk campur hal UMNO. Pada saya, kita bagi ruang dan masa kepada UMNO untuk menyelesaikan masalah mereka. Adapun PAS, kami engage dengan UMNO bersama dengan Bersatu melalui EPN kepada rakan-rakan yang mahukan kepada penyatuan. Sebab di dalam UMNO ada ramai pemimpin-pemimpinnya yang mahu pada penyatuan. Contohnya, yang menjadi menteri-menteri kabinet sekarang. Yang itu kluster menteri. Tu kan. Tu. Jadi mereka juga adalah pemegang jawatan tertinggi di dalam parti UMNO. Jadi sebab itu saya rasa tidak baik, tidak bagus kalau kita meletakkan UMNO ni dalam satu bakul semua sekali. Sedangkan di dalam UMNO ni dia ada kluster-kluster ataupun fraksi-fraksi yang kita perlu engage. And I have a feeling that kalau kita engage and terus engage, kita cuba network, kita cuba build up rapport, kita cuba find a common punya point, saya yakin dalam PRU ke-15 dan juga bergantung kepada keadaan politik semasa, kita pun tahu ada results tentang mahkamah dan sebagainya yang akan berlaku pada hujung bulan Januari ini. Jadi kita akan tengok dynamics of politiknya. Tapi sekarang ini, Feng, fokusnya adalah let government yang ada sekarang ni administrate the country. We need to focus our energy untuk keluar daripada COVID-19 ini, empower the economy, dan kita boleh talk about pilihan raya. Jadi setakat secara pendek kata PAS tidak cenderung pada Bersatu dan juga UMNO. PAS duduk dalam Perikatan Nasional. PAS juga mesti bersama dengan UMNO dalam Muafakat Nasional. Tapi UMNO nampak gerang, bukan gerang, dia insist that PAS you have to follow us. Tak apa, UMNO ada di dalam pemimpin UMNO juga yang tidak sedemikian. Macam saya kata tadi, we need time, dan saya rasa dynamics politik di Malaysia ini ada sinar yang baik kepada penyatuan rakyat. Tadi YB sebut penyatuan rakyat dan ini teringatlah saya bahawa perpaduan Melayu dan penyatuan ummah yang berlaku pada 2018 sebelum penjatuhan Pakatan Harapan. Dan perpaduan Melayu ini sekarang nampaknya tidak dislogankan. Dan adakah penyatuan ummah ataupun perpaduan Melayu merupakan retorik sahaja? Dia cuma satu retorik dan untuk menarik sokongan masyarakat Melayu pada masa itu, iaitu di mana UMNO PAS merupakan pembangkang, iaitu semasa zaman PH. Saya tak nampak itu retorik sebab daripada awal lagi wawancara ini saya memberitahu kita tidak akan menjadi parti yang resis apabila kita berjuang menurut kerangka perlembagaan. So, penyatuan Melayu yang kami maksudkan ialah penyatuan Melayu yang termaktub di dalam perlembagaan. Maknanya perkara-perkara, contohnya perkara 153. Ia adalah perkara yang protected by perlembagaan. Dan kita kena own the perlembagaan. Kan? Walaupun ia berlaku lama dah daripada kemerdekaan sehingga kini, tetapi perlembagaan tetap perlembagaan. Itu adalah satu radar kita bila kita administrate the country. Jadi saya tidak nampak itu satu retorik. Satu. Keduanya, memang terbukti pengundi Melayu lebih ramai daripada pengundi bukan Melayu. Kan? Dekat 70% pengundi Melayu dalam negara ini. Jadi kalau kita tak berjuang kepada parti yang dominan, kepada kaum yang dominan, kita nak berjuang untuk siapa? Kan? Jadi pastinya macam saya kata tadi, kita akan memperjuangkan Melayu, Feng, tetapi ia mesti berteraskan kepada perlembagaan. Dan saya yakin kalau kawan-kawan kita yakin yang perlembagaan itu menjadi shield ataupun protection kepada mereka, walaupun satu masa esok orang Cina, orang India akan menjadi 10% sahaja dalam negara ini, they also will be protected sebab kita memegang perlembagaan. Pada saya, mereka yang resis
adalah mereka yang berjuang luar daripada kerangka perlembagaan. Sama ada Melayu, Cina, India atau bangsa lain, kalau mereka demand perkara yang tidak ada dalam perlembagaan, mereka lah resis. Jadi landasan adalah berdasarkan pada perlembagaan. Ya. Okey. Okey, kita alik kepada PRU 15. Jadi adakah PAS sudah bersedia membuat persiapan untuk menghadapi PRU ke-15 walaupun tak tahu bila tapi pilihan raya Johor nampaknya sudah dekat. Jadi pada masa sekarang apakah proses penyediaan yang telah dibuat oleh PAS ataupun PAS cuma tumpul pada pemerintahan pemerintahan kerajaan pusat? Persiapan telah pun dilakukan daripada selepas kejatuhan selepas kita kalah pada PRU ke-14. Kita terkejut sekejap, tetapi bila kita lihat selama 22 bulan kerajaan PH memerintah, kita telah pun mula menggerakkan jentera kita sebab kita tahu kalau begini keadaannya, kerajaan tidak akan stabil sebab majoriti orang Melayu pada waktu itu geram dan marah kepada PH pada waktu itu. Jadi waktu itu kita telah membuat persiapan. Dan PAS setakat ini persiapan di peringkat dalaman telah pun berjalan, dan saya boleh katakan calon-calon juga telah ada untuk bertanding. Kita ada shortlist calon-calon untuk bertanding di mana-mana kawasan yang kita nak bertanding. Yang dirahsiakan saya tidak boleh share sebab itu adalah perbincangan antara kita, UMNO dan juga Bersatu yang mewakili fraksi Perikatan Nasional dan juga Muafakat Nasional. Perikatan Nasional dan Barisan Nasional, saya minta maaf. Jadi alhamdulillah kita bersiap siaga. We're waiting for surat ataupun pengumuman daripada Perdana Menteri. Jadi YB sendiri masih akan pergi ke Gombak ataupun kawasan baru? Macam saya kata tadi, itu Ini adalah rahsia. perbincangan rahsia. Okey, mungkin sampai masa saya akan jemput YB datang untuk kongsi. Jadi, apakah cabaran terbesar PAS menghadapi PRU ke-15? Memandangkan undi 18 sudah boleh berkuat kuasa, jadi mungkin ada 5.8 juta. 5.8 million Ya. new voters. Jadi, apakah ini merupakan satu cabaran yang paling besar untuk menarik sokongan kaum-kaum muda ini ataupun ada apa-apa cabaran lagi? Ya, saya rasa cabaran paling besar ialah kepada menarik minat rakyat untuk memahami politik yang sebenar. Nampak lebih filosofi, tapi sebenarnya itulah. Kalau rakyat tidak memahami politik sebenar yang cuba dibawa oleh PAS, orang Cina akan terus tidak mengundi PAS. Orang Cina akan terus meletakkan PAS kepada sebuah parti yang konservatif, yang kalau PAS memerintah, kita akan dizalimi, which is wrong. Saya tidak bimbang kepada adik-adik undi 18 sebab mereka ini lahir di dalam sistem pendidikan negara, ya. Ada lebih, ada kurang, tetapi itu tugas kita untuk kita mendidik mereka tentang politik. Yang saya bimbang adalah kita yang adults, kita yang dah matang, tetapi kita masih lagi dalam doktrinasi, dalam silo. Cina untuk Cina, Melayu untuk Melayu, India untuk India. Kalau ini keadaannya, Feng, bila kita nak menjadi negara maju? Kita masih lagi ada ketakutan. Ini orang Melayu, ini orang Cina, tak boleh percaya. Ini orang India, tak boleh percaya. Kalau berlakunya kita tak percayaan, bukankah itu satu masalah tamadun? Satu masalah yang besar, bukan masalah kecil. Jadi, untuk undi 18, pada saya, kita perlu engage. As long as you engage with them, dengan apa saja teknik, strategi, sama ada you use empowerment of social media, ataupun you empower sistem pendidikan. Dulu saya cakap dekat Yang Berhormat Syed Saddiq, saya kata saya setuju undi 18 dengan syarat kita memberikan ruang pendidikan yang adil kepada adik-adik kita. Saya pernah menyatakan dalam satu forum bebas rasuah, kan? The only ahli parlimen yang dijemput pada waktu itu, dan dia kata berani saya terima, sebab saya kata kenapa saya tidak berani, sebab saya tak pernah rasuah. Sebab orang kata ahli politik ni suka rasuah. Jadi saya kata pada waktu itu, cadangan saya ialah mana-mana ahli politik yang telah pun terbukti kesalahannya di mahkamah, the story about him perlu diceritakan di dalam silibus sekolah-sekolah.
supaya dia tahu walaupun anda menjadi ahli politik, anda tidak boleh mengambil rasuah dan anda akan dikenakan tindakan bila mengambil rasuah. Barulah anak-anak muda kita ni tahu politics bukan tempat untuk kaya, tetapi politics adalah tempat untuk serve the nation, serve the rakyat. Ini perkara yang paling menakutkan saya. Ini satu perjuangan yang mulia, tapi malangnya bagi kebanyakan orang politik, mereka melihat jawatan politik adalah cawangan untuk cepat kaya, skim cepat kaya. Okey, balik pada kerusi-kerusi, adakah PAS masih tumpu di bahagian timur seperti Kelantan, Terengganu, Pahang dan Kedah? Adakah ini merupakan kawasan ataupun negeri yang PAS akan tumpukan lebih tenaga dan juga resources untuk mengukuhkan negeri-negeri tersebut? Ia bergantung kepada perbincangan kita dengan rakan-rakan strategik kita. Setakat ini kami memahami yang kami akan bertanding pada sebuah negeri. Maknanya pemfokusan kami bukan hanya pada negeri-negeri yang kami memerintah sahaja, tetapi juga kepada negeri-negeri baru yang kami masih lagi tidak mendapat kemenangan. Baru-baru ni pun kami bertanding di Sarawak, di Beting Maru. Ya, satu kerusi. Satu kerusi dan kami undi kami tidak hilang, kita mendapat undi kedua tertinggi. Kita tidak pun hilang majoriti dan sebagainya, hilang deposit sebagainya, tidak. Jadi kalau dekat Beting Maru pun kami boleh bertanding, what do you expect kepada kawasan-kawasan lain? Ya. Jadi pada kami ialah fokus adalah untuk memastikan bila kita bertanding di negeri-negeri, contohnya di selatan, di Johor, di Melaka dan sebagainya, ia akan memberikan lagi maklumat baru kepada rakan-rakan bangsa lain di negeri tersebut. Sebab kalau kita tak bertanding, kita tak akan sampaikan kempen kita. Tapi bila kita bertanding, kita akan sampaikan kempen dan kemungkinan besar akan ada kawan-kawan kita yang bukan Bumi Putra ini memahami rupa-rupanya apa yang mereka faham sebelum ni adalah misunderstanding, yang mereka dapat maklumat yang salah tentang PAS. Jadi fokus saya definitely ialah mempertahankan negeri yang kita dah menang, tetapi kita juga mencipta kemenangan-kemenangan baru di tempat-tempat lain. Jadi siapakah merupakan lawan nombor satu bagi PAS? Adakah PKR ataupun DAP? DAP. Kenapa DAP? Sebab apa yang berlaku pada 22 bulan? Kita boleh jawab sendiri daripada 22 bulan yang berlaku. Saya rasa kalau kita nak cerita tentang 22 bulan itu panjang, dan saya rasa itu adalah perkara yang telah historical, yang telah ada masuk dalam sejarah. Dan rakyat yang nak tahu boleh je tekan ke internet untuk dapat maklumat. Dan kami berpengalaman bersama dengan DAP, tetapi saya nak beritahu apa yang kami perjuangkan sekarang adalah keadaan DAP sekarang. Maknanya DAP juga ada internal crisis. Semua orang tahu apa yang berlaku di Johor, apa yang berlaku sekarang di Pulau Pinang. Kita pun tak tahu akan datang mungkin DAP akan berubah kepada sebuah parti yang tidak lagi hanya tertumpu kepada bangsa Cina sahaja. Mungkin mereka akan lebih tertumpu kepada perjuangan yang bersifat rakyat Malaysia yang berteraskan kepada perlembagaan. Bukannya seperti yang mereka ada sekarang ni, Malaysia-Malaysia yang tidak bersama di dalam perlembagaan. Jadi pendapat saya sekarang keadaannya kami akan berlawan dengan DAP dan juga PKR. Tetapi akan datang, kita tidak tahu. Sebab itu saya kata tadi, politik ni very dynamic. Kita tak boleh nak buat ketetapan sekarang sama dengan akan datang. Kalau dulu kami berlawan dengan UMNO selama 60 tahun, kenapa sekarang kami boleh berkawan dengan UMNO? Lawan jadi kawan. Jadi di sana mungkin ada benda yang baik yang boleh kita improvise, kita boleh tambah baik. Jadi sebab itu dalam politik ni Feng, tidak boleh kita tetapkan satu keputusan tu sampai bila-bila. Ultimatum. Tapi DAP dan PAS kerusi yang bertindih itu tak banyak. Tak banyak. DAP cuma MCA, gerakan dan mungkin sedikit kerusi UMNO. Saya ingat mungkin jawapan yang akan keluar daripada mulut YB adalah Amanah. Sebab Amanah merupakan parti sepehan PAS. Bagaimana YB melihat Amanah? Adakah Amanah boleh survive pada PRU yang akan datang? Macam saya kata tadi, bila saya kata jawapan kami adalah DAP, itu menjawab persoalan tentang Amanah. Sebab Amanah bersama DAP. Maknanya siapakah abang besar di dalam PH?
So saya rasa itu boleh difahami, self understood. Hmm. Bila saya jawab DAP, that's it. Semua orang tahu kenapa DAP. Okey, faham. Jadi kalau berdepan dengan DAP, apakah strategi yang dilihat berkesan kalau ingin mengalahkan DAP? Saya di peringkat PAS kami melihat isu peribadi tidak boleh dijadikan alat di dalam kempen. Pada saya isu yang paling penting isu integriti, ya, isu Adalah kes Guan Eng? yes. Ha. For instance, kes terowong yang sampai sekarang tak sesiap lagi. Jadi banyak lagi kesnya, semua dalam mahkamah sekarang ni. So kita bagi peluang kepada mahkamah untuk menjalankan tugasnya, dan pada saya itulah perkara yang boleh kita bina kepercayaan rakyat. Jangan, please, saya harapkan kepada semua ahli politik yang lain di luar sana, mana-mana parti pun, tak kira pembangkang maupun kerajaan, please jangan guna political hatred politik sama lagi kan. Kebencian sampai kita benda baik pun kita kata jahat. Kalau ini budaya yang kita bawa, macam mana anak-anak kita di bawah sana? Saya ada 10 orang anak, Feng. Chinese mungkin ada 2 saja ataupun 3. Saya ada 10 orang anak. Dan saya tahu anak-anak saya ini akan berkawan dengan, saya mahu anak saya ini berkawan dengan bangsa lain. Sebab mereka yang lahir ini tidak salah. Yang salah kita, pemimpin politik yang oleh kerana kita nak kuasa, apa saja yang orang lain buat, oleh kerana dia pembangkang, yang salah kita kata, yang betul pun kita kata salah. Which is wrong. Ethically ataupun dari sudut agama pun salah. Jadi pada saya ini cabaran besar PAS. Maknanya kita tidak melihat sesuatu parti itu hanya kepada perkara-perkara lain kecuali perkara integriti, kan? Salah laku. Ini modal pilihan raya. Dan modal kedua ialah cerita tentang positive image yang telah dibuat oleh parti anda sendiri. Itu saya rasa cukup. Kalau kita semua boleh berpegang pada prinsip itu, saya rasa kempen nanti akan menjadi kempen yang paling harmoni. Sebab ia akan bercakap based on facts and figures. Ini kalau sikit-sikit salah, ini salah. Benda yang baik kita buat pun salah, kan? Kita buat derma darah pun orang kata ini politik. Sedangkan Pusat Darah Negara beritahu, call saya, YB, we need darah. Kayu tak ada darah. You ada budak-budak muda yang ikut cakap you, arahan you, tolong please. Saya buat program dan kita pecahkan rekod negara. Jadi, dan yang menariknya, ada kawan-kawan yang bukan Melayu datang sama-sama walaupun mereka bukan daripada baju Jabatan Amal PAS. Bila kita tanya, tak takut ke datang? The blood is for rakyat. Ini you sekadar menganjurkan sahaja. Kalau saya nak pergi Pusat Darah Negara jauh, you buat dekat Shopee Complex. Saya datang sini Shopee Complex, saya buatlah derma darah. Dan derma darah adalah satu aktiviti yang memberikan kesihatan kepada badan. Sebab you buang darah dan digantikan dengan darah baru. So you nampak tak? Di bawah sana ada rakyat yang ada style pemikiran macam ni. Apa saja untuk kebaikan rakyat, dia akan follow. Walaupun itu ada daripada PAS, daripada UMNO ataupun daripada parti lain. Contoh, banjir. Apa yang berlaku di Pahang, di Temerloh, tempat saya duduk, di Hulu Langat, di Selangor, di Shah Alam, ya. Kita tengok ramai orang datang, Cina, India. Saya sendiri cuci rumah anti India di Lancang, Pahang. Saya kata ke anti, sebab saya tengok dia datang, saya datang rumah dia duduk dekat depan rumah dia tenggelam, flood dengan lumpur, tebalnya 1 kaki. Dia sedih. Saya datang kat dia, anti kenapa? Dia tak boleh cakap. Sebab tengok rumah yang total devastation rosak. So saya kata, tak apa, anti duduk je dekat sini, let our team handle. So kami ambil dekat 3 jam untuk bersihkan berkilat rumah dia. Boleh tengok saya punya Facebook. Daripada lumpur, bersih berkilat. Dan dia masa tu, lepas tu nak menangis dan dia kata, oh terima kasih sebab bantu dia. So poin saya ialah banyak Malaysians yang sebenarnya semakin keluar daripada pemikiran politik sempit satu parti. Macam tadi Fan kata, tidak ada dominansi dah sekarang. It's all about collaboration. Jadi vision saya adalah pemimpin-pemimpin muda seperti saya, yang kami masih lagi muda ini, dan saya harap Fan juga boleh join politics. Sebab
kita mahu pemimpin-pemimpin yang melihat negara sebagai hak semua rakyat berteraskan pada perlembagaan. Saya hormat awak sebagai Chinese, bukan pendatang. Awak adalah rakyat Malaysia. Saya hormat awak sebagai India, bukan sebab warna kulit awak India, tetapi awak adalah rakyat Malaysia. Kita bergabung sama-sama, kita membuat satu perubahan baru. Dan saya yakin ramai pemimpin-pemimpin muda yang memahami perkara ini. Yang pemimpin lama tu kita give time to them lah. Kan? Sebab kita juga akan jadi pemimpin yang lama akan datang. Tapi kalau kita menggantikan mereka nanti, dan kita ada mindset begini, kita boleh sit down sama-sama, we can talk, we can debate dengan very harmoni. You akan bayangkan macam mana kita punya parlimen akan datang. Akan aman, damai. Yes. Tak ada ayat-ayat yang Yes, agak exactly. kurang selesa Kurang tu. selesa. Satu lagi saya perhati satu senario saya kurang pasti itu adalah betul ke atau kurang tepat. Di mana bukan kebanyakan, ada segelintir masyarakat Melayu sering bangkitkan isu halal dan juga haram. Dan juga di mana dalam setengah masyarakat Melayu, bukan semua setengah, mereka asyik nak mengejar kearaban dan mereka meninggalkan ciri-ciri Melayu. Mereka lebih cenderung kepada mungkin pakaian Arab, makanan Arab, dan bila sebut Melayu ataupun Nusantara, mereka tak begitu serasi dengan kemelayuan ini dan lebih pada halal dan juga haram. Apakah Pak pengamatan YB? Pagi tadi saya makan nasi lemak. Tapi semalam saya makan nasi Arab. So saya apa? Melayu ke Arab? Tak tahu. Saya pergi sembahyang Jumaat, Friday prayer, saya pakai jubah. Orang kata itu pakaian orang Arab. Sekarang ni saya pakai baju apa? Western. Orang putih. Orang putih. So saya apa? Saya hilang Melayu. Saya kena pakai baju Melayu saja. Saya rasa poinnya, Feng, ini poinnya amat pilihan saja? Ya, dia sebenarnya adalah satu cara pemakaian ataupun cara tindakan. Dia mencerminkan kepada budaya kita. Budaya ketimuran ini adalah satu budaya yang amat lembut, menghormati sesama kita. Though you are Chinese ataupun Indian, saya ada mengangkat daripada bangsa India. Kawan baik saya dekat sekolah rendah adalah seorang yang berbangsa Cina. Saya amat baik dengan dia. Sampai kan kami makan sama-sama, kongsi. Mak saya masak, bawa bekal. Dia ada duit, dia tapi tak pergi kantin, dia makan dengan saya. Menggunakan sudu yang sama sebagainya. Pada saya, budaya Melayu ataupun budaya ketimuran ini wajar diikuti oleh semua bangsa. Maknanya kita menghormati di antara satu sama lain. Kita makan nasi Arab ke, kita pakai jubah ke apa ke, asalkan kita memahami yang kita duduk di tanah Melayu, kita ada kerangka perlembagaan yang perlu diikuti, no problem. Adapun prinsip halal haram ni lain, Feng, itu totally different subject. Sebab halal haram dia berkait dengan agama. Budaya dia tidak berkait dengan agama. Ya? Mana-mana budaya yang salah dari sudut agama sahaja yang Islam tidak benarkan untuk orang Islam. Adapun kalau anda bukan Islam, anda bebas melaksanakan ritual masing-masing. Itu termaktub di dalam perlembagaan perkara 3/1. Jadi pada saya, halal dan haram adalah sacred punya perkara yang ada pada orang Islam. Kita sebagai kawan bukan Islam kena hormati. Kan? Dan ini adalah negara yang majoritinya orang Islam. Jadi Islam adalah agama persekutuan. Jadi tidak salah untuk kita pastikan perkara yang kita makan, kita minum adalah perkara yang betul-betul syariah compliance. Dan saya rasa ini adalah kesedaran baru. Kalau dulu orang tak tahu pun, orang tak kisah pun. Kalau you tengok before 1974, you tengok sejarah macam mana government servant punya program, ada cabaret dan sebagainya dulu-dulu kan. Tapi sekarang tidak lagi dah unsur-unsur minum arak masih lagi dah tidak ada, unsur-unsur cabaret dah tidak ada kan. Ini dulu, maknanya perkembangan yang berlaku sekarang adalah mengembalikan kepada norma ketimburan yang sebenar yang hidup dalam masyarakat majmuk, menghormati satu sama lain dengan asas agama tadi. Jadi dua topik yang berbeza. Pada saya perlulah kita menghormati tentang hak orang Islam membicarakan tentang halal dan haram.
dan jangan feel offended. Hmm. Saya selalu pergi overseas kan, Hmm. sebab kerja, dan di sana saya ada banyak kawan-kawan di overseas. Dia pun memahami, you Muslim Hmm. you want to drink or not? Sebab dia tahu dia adalah liberal. You want to Hmm. drink or not? Hmm. No, sorry, I cannot drink. I'm a good Muslim. Okay, fair enough. Hmm. So dia kata bagi saya coke. Hmm. Kan? So kalau dekat barat pun boleh Hmm. berlakunya penghormatan, kenapa kita tidak? Hmm. Ni baru ni cerita terbaru. Itulah sekarang ni cricket. Cricket? Cricket, ada satu pasukan cricket, dia menang dan pasukan dia ambil arak. Untuk macam biasa sambutan dengan arak, tapi salah seorang daripada playernya adalah Muslim. Maka Muslim tu lari sebab tak nak kena arak. Sebab halal dan juga haram. Ya, betul. So apa yang dibuat oleh ketua pasukannya, you boleh tengok dekat TikTok Ketua pasukan dia kata hold, sebab kita nak tangkap gambar, letak dulu arak tu. Dia panggil kawan dia yang Muslim itu, tangkap gambar sama-sama, selesai semua, baru dia enjoy. So menunjukkan orang Western menghormati tentang halal dan haram. Dan ia mendapat recognition satu dunia. Mengatakan itulah ketua pasukan yang terbaik, yang dia meraihkan orang itu orang Islam ataupun bukan Islam, hak beragama masing-masing. Sebab yang dia mahu adalah performance on the pitch. Dia bukan tahu kau ni Islam ke, Cina ke India. The one I know is masa dekat pitch, masa dekat padang, you kena perform well. Sebab itu untuk pasukan kita. Jadi itu maksud saya. Maknanya halal haram adalah topik yang berbeza, yang perlu dihormati oleh lain. Cuma yang budaya yang paling baik adalah budaya ketimuran yang menghormati di antara satu sama lain. Okey, faham. Terima kasih banyak-banyak kepada YB, Senator Khairil yang meluangkan masa dekat 1 jam untuk berkongsi pandangan dan juga pengamatan politik dari sudut PAS dan juga sudut YB sendiri. Dan saya belajar banyak daripada YB. Terima kasih banyak-banyak and wish you all the best. Thank you very much for inviting me. 谢谢大家收看和收听这一期由 Manicos Marketing 为你冠名赞助的疯人馆。那么有关文字报道，记得参阅精彩大码。好，我们下星期再见，谢谢。